Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di dalam majlis ilmu. Dan kita harapkan dengan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting kita beristiqamah dan Allah berikan ganjaran pahala yang terbesar, yakni syurga Firdaus yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi membicarakan masalah yang berkaitan dengan tibbul qulub, kitab tibbul qulub, yakni perubatan hati yang memerlukan perubatan yang betul-betul teliti, yang memerlukan kekuatan, kefahaman yang tepat supaya kita berada dalam keadaan hati yang sihat. Bila hati yang sihat, insya-Allah artinya iman kita sihat, dan bila kita mendapati iman yang sihat, apa juga ujian Allah tidak menjadi halangan untuk kita sebenarnya, ya. Oleh kerana itu satu kewajipan bagi kita untuk mendapatkan hati yang sihat. Kewajipan yang sukar untuk difahami. Kerana apa? Bila hati yang sihat maksudnya iman itu sihat. Bila iman itu sihat, apa juga yang Allah beri kepada kita, kita akan redha. Kita akan terima dia dengan keredaan. Oleh kerana itu bila dikaitkan dengan hadis yang berkaitan ajabal amrul mukmin, ya, ajaib kedudukan orang mukmin ini yang tidak dimiliki melainkan orang mukmin. Bila timpa kesusahan, dia bersabar, dia redha, itu yang baik baginya. Bila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, dia redha, itulah yang baik baginya. Dua-dua baik. Oleh kerana itu hati memerlukan kekuatan dalam pembersihan yang betul-betul. Jadi kita kena bersihkan hati kita ini supaya apa yang datang dari Allah kita redha. Hamba syukur, hamba yang sabar, hamba yang tidak mengkritik Allah dalam keadaan cara yang bagaimana sekalipun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu tanggungjawab bagi kita membersihkan hati, mencantikkan hati kita. Ya, subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Para nabi adalah kemuncak contoh yang terbaik, yang mereka itu bersabar dalam keredaan dan kesusahan apa yang Allah ujikan kepada mereka, yang berikan kepada mereka. Oleh kerana itu tiga generasi yang terdahulu di kalangan generasi yang beriman kita menyaksikan, ya, para nabi dan para nabi dan juga orang-orang soleh sebelum Rasulullah SAW, kita menyaksikan cerita mereka dalam bentuk kesabaran. Nabi Ayub yang diuji dengan kesusahan, kesakitan dan keadaan yang sukar dihadapi oleh manusia, dia sabar dan redha. Kalangan orang-orang yang saleh yang sanggup mempertahankan agama, dia redha dengan apa juga ujian yang datang kepadanya sehingga mereka dibunuh. Maka redha apa yang Allah berikan kepada mereka. Oleh kerana itu, wahai orang-orang yang beriman, kita sambutkanlah seruan Allah ini untuk pembersihan diri kita, kerana Allah membelikan kita syurga. Allah menawarkan kita syurga. Dunia adalah tempat ujian. Macam kita lah ambil SPM, lepas tu nak ke mana? Kan? Nak ke IPT lah. Tak mustahil nak keluar negeri ke apa ke belajar. Yang penting nak sambung belajar. Dan Allah berikan ujian kepada kita untuk apa? Untuk matlamat yang terakhir, tujuan kita yang terakhir, kemuncak segala kemuncak nikmat yang terakhir, yakni Allah nak bagi syurga pada kita. Ya, ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan dunia ini, hidup kita, mati kita sebagai ujian untuk Allah lihat siapa the best di kalangan kita dan diberikan syurga yang terbaik. Mudah-mudahan kita semualah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita sambung balik bab yang ke-10. Bab yang ke-10 maksud dia zakatnya hati, berkembangnya hati. Kalau ikut dalam kitab ni, berkembangnya hati dalam kitab Arab dia pembersihan hati. Kalau zakat maksudnya bersih, ya, itu pasal zakat fitrah, pembersihan kehidupan kita
bersih harta kita, ya. Itu yang dinamakan zakat. Bersih, membersihkan harta kita. Makna zakat secara bahasa adalah berkembang, bertambah dalam kebaikan dan kesempurnanya sesuatu. Dikatakan zakat syai'in nama, yakni sesuatu tumbuh ketika berkembang, ya. Bila dibersihkan dia akan berkembang. Zakat ini menambahkan juga harta dalam istilah lain. Okey, dia menambahkan kebaikan hati, menambahkan kebaikan harta kita. Oleh kerana itu, zakat satu ujian di antara ujian Allah. Beruntunglah bagi mereka yang menunaikan zakat. Bayangkan, alhamdulillah kalau kita ni dah mengucap 2 kalimah syahadah. Solat kita, masya-Allah, kita jaga mengikut sunnah Rasulullah. Kita dah berpuasa cara Rasulullah. Lepas tu Allah berikan, bukan sebarang orang. Bila Allah bagi nikmat, Allah berikan harta kepada seorang tu. Dia boleh berzakat. Masya Allah. Satu nikmat sebenarnya. Yalah, siapa yang pernah dah berzakat selalu tu, alhamdulillah. Tapi mula-mula orang tu nak dapat menunaikan zakat, ya, dia begitu seronok. Kenapa? Telah tertunai rukun di antara rukun Islam, ya. Dan harta tidak akan kurang kalau kita berzakat, ya. Harta takkan kurang kerana berdalilkan hadis syaitan dia mengganggu kita untuk membayar zakat, kan, yang disebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu ya'idukumul faqr, dia menjanjikan kamu kefakiran. Bila kita bayar zakat, bersedekah, kita fakir. Itu bagi syaitan, dan itu minda kita yang tidak faham agama, ya. Keluar duit habis. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu kepada kejahatan. Fahsya itu kejahatan. Apa dia kejahatan? Zakat wajib, kita tak nak bayar zakat, berdosa. Itu dia fahisya. Dia melarang, dia cuba mengkaburkan kita dengan amalan-amalan yang begitu. Wallahu ya'idukumul maghfirata, wallahu ya'idukum maghfirata wa fadla. Macam mana ayat tu? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan pengampunan dan kelebihan. Dan memang orang yang beri zakat akan mendapat kelebihan. Lepas tu Allah bagi kita haji pula. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar, kerana satu pakej haji pun berapa ribu yang nak dibayar, kan. Allah bagi nikmat. Walaupun orang kata sekarang ni haji coronavirus, kan, tak boleh nak pergi melainkan orang tertentu je. Tapi nikmat yang Allah bagi mereka yang telah menunaikan haji. Okey, baik. Kita sambung balik. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, "Khudh min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan harta mereka. Itu dia fungsi zakat, ya. Bila kita keluar aja, dia akan membersihkan diri kita secara tak langsung dan membersihkan harta kita secara tak langsung. Baik. Dan itu yang kita nak, pembersihan yang begini. Kerana bila satu benda tu yang bersih, dia akan berkembang dengan cara yang baik. Dari ayat ini Allah menghimpunkan dua hal, iaitu suci dan zakat, kerana kedua-duanya saling berkaitan, ya. Membersihkan diri seorang itu, ya, dengan kebersihan sebersih-bersihnya. Kemudian yang kedua, berkembang hati setelah bersuci. Kerana sesungguhnya najis merupakan kotoran dan maksiat hati, sama sebagai kotoran yang jelek di tubuh, sebagaimana hama di sawah, dan sebagaimana kotoran yang berada di emas, perak, tembaga dan besi. Okey, ini dimisalkan bahawa najis ataupun dosa, kalau najis berupa kotoran pada pakaian, tempat, apa semua, kita tahu. Ya, dia bagi simple contoh yang simple je, boleh kita fahami. Okey, kalau najis kita takkan nak, melainkan kita cuci dulu. Okey, selesai. Dan maksiat hati, najis ataupun dosa itu, maksiat hati itu sama juga misalan najis, yang kotor, yang jelek pada tubuh, sebagaimana hama di sawah. Hama di sawah. Saya orang sawah pun hama. Apa itu hama, ya?
Confused. Biasa hama kat ayam je, kambing. Apa? Okey, ala kulli hal. Hama di sawah dan sebagaimana kotoran yang berada di emas, perak, tembaga dan besi. Ya, seperti mana kotoran yang ada pada emas, perak, tembaga dan besi, di antara menunjukkan karat-karat dia yang melekat pada emas tu, itu pasal bila emas tu dilebur, ya, yang Rasulullah bagi misal penduduk Madinah itu, ya, di akhir zaman seperti emas yang dibakar. Dia mengeluarkan kotoran-kotoran yang akan kekal pada penduduk Madinah adalah orang yang terbaik nanti di muka bumi. Ya, subhanallah, itu kelebihan. Mudah-mudahan bagi kita kalau kita dapatlah bersama golongan tersebut nanti. Okey. Sebagaimana tubuh ketika bersih dari kotoran yang jelek, maka kekuatan karakter akan terbebas dari kotoran itu sehingga beristirahat, tumbuh bisa beraktivitas tanpa halangan dan rintangan, dan tubuh mampu berkembang. Begitu juga hati ketika bersih dari dosa dengan taubat, maka hati akan terlepas dari pengaruh dosa sehingga kekuatan hati bisa bersih dan mudah untuk menghendaki kebaikan. Hati bisa santai dari hal-hal yang menarik kerosakan dan tempat-tempat kejelekan sehingga hati bisa bersih dan berkembang kuat dan meningkat, dan hati bisa duduk di atas singgasana kerajaannya, hati bisa nyaman dan bisa mengatur rakyat anggota badannya sehingga rakyat bisa terdengar dan patuh terhadap perintahnya. Okey. Misalan yang diberikan kepada kita bahawa bila hati itu kotor, hati itu tidak akan berfungsi dengan baik. Dia berfungsi tapi tidak baiklah. Tetapi bila hati yang bersih, dia berfungsi dari berbagai sudut yang mana ia membawa kepada kebaikan. Ya, itu pasal bila kita rasakan dosa tu, kita rasa serabut sangat kepala kita. Tetapi bila kita rasa beristighfar, kemanisan beristighfar dan kita bertaubat, dia akan ada ketenangan. Benda-benda baik je yang kita cuba nakkan. Ya, kebaikan. Fitrah kita sebenarnya dah baik dah. Ya, fitrah kita ni, itu pasal Rasulullah mengatakan kanak-kanak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Dia baik dah. Tetapi kita diganggukan dengan berbagai-bagai, akhirnya menyebabkan hati kita kotor. Tetapi kalau kita bersihkan balik hati kita, dia akan kembali memancar, ya, menjadi orang yang baik ataupun hamba Allah yang baik. Bisa disimpulkan bahawa tidak ada jalan untuk berkembangnya hati melainkan sesudah mensucikannya. Dengan arti kata lain, hati perlu disucikan. Dia tak akan berkembang dengan baik, ya, ataupun memberikan perkara-perkara yang baik, melainkan dengan bersihkan dia dulu. Bila dah habis bersih, maka datang perkara-perkara yang baik itu. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Okay, surah An-Nur ini berkaitan dengan usul, di antara usul menjaga akhlak kita, menjaga hati kita. Buka surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24. Ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Okey, cantik ayat ini di antara perkara yang Allah nasihatkan kepada kita secara baik. Apa dalam ayat ni? Ibn Qayyim mengatakan, maka berkembangnya hati terjadi setelah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, tunduk, okey, menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Okey, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ni mengisyaratkan Allah mengarahkan orang-orang beriman ni jaga kehormatan. Ya.
Kehormatan kenapa? Ini di antara khutuwat syaitan, jalan-jalan syaitan untuk menyesatkan kita, untuk merosakkan Bani Adam. Jadi ditutupkan. Apa dia? Bukan ditutupkan TV, ditutupkan apa? Itu bukan kuasa kita. Ya, kita tengok kemungkaran tu, tak boleh nak buat apa-apa. Tetapi, tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Kaum lelaki, yang pertama Allah letakkan kaum lelaki, kerana itu memang fitnah berlaku kepada lelaki, masalah pandangan. Kalau zaman dahulu, okey lagi. Ya. Tapi bila kita berada di zaman sekarang, ujian-ujian yang datang, berat. Naik kereta, perempuan tu naik motor kat depan. Nak tunduk pandangan. Macam mana Ustaz? Tunduk pandangan, langgar habis semua. Jadi itu di antara ujian kita. Nak dengar berita, bukan nak dengar, kena tengok juga kan. Bila tengok, Selamat Pagi Malaysia ke, apa ke, dah masuk orang perempuan. Orang lelaki tu pakai dah tutup aurat. Yang perempuan lah pula kan. Dah jadi satu bab pula. Jadi macam mana tu? Bergantung pada iman masing-masing. Kalau mampu menahannya, tak payahlah tengok. Dengar je lah. Tapi hak mana nak dengar je kan. Itu baru berita. Belum lagi cerita-cerita. Cerita-cerita, habis cerita. Ya. Allahu Akbar. Tunduklah pandangan. Kita berada di zaman fitnah, zaman ujian yang berat. Ya, kalau di zaman-zaman dahulu wanitanya tak keluar sangat, menutup aurat kan. Walaupun tak menutup aurat, hatta kalau kita tengok balik sejarah orang kafir barat pun, pakaian mereka masih lagi terhormat. Ya, hatta Yahudi sebenarnya tudung-tudung mereka itu adalah pakaian mereka. Tapi ujian ya Allah jadikan. Disebabkan tangan-tangan manusia. Baik, ala kulli hal, itu ayat yang pertama, arahan untuk kita orang lelaki menutup aurat. Menundukkan pandangan. Orang perempuan, jom kita baca. Orang perempuan ingat dia selamat. Tak. Memang untuk keselamatan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Panjanglah pula perempuan ni. Itulah adab perempuan sebenarnya. Ya. Anak saya tanya, anak tu 7 tahun Rahil. Ayah, kenapa perempuan kena pakai tudung? Kan? Lelaki tak pakai. Kan perempuan tu cantik, perempuan kena jaga, dia terhormat, apa. Kita kena cakap begitu kan. Pasal apa? Memang perempuan asalnya ianya terpelihara. Benda yang dipelihara berarti berkualiti. Ya. Okey, dia kata okey. Baik. Jadi ayat ni lelaki sikit je dia arahkan tunduk pandangan. Rupanya perempuan ada kaitan-kaitan yang menjadi penarikan dia. Oleh kerana itu dia tidak boleh menonjol dengan sesuka hati. Kenapa? Bila wanita di zaman Rasulullah keluar dengan tidak mengikut syariat, lalu Rasulullah mengatakan bahawa wanita-wanita keluar dengan rupa syaitan yang menarik perhatian. Pasal dikatakan kepada wanita jangan pakai begini. Semua itu adalah satu daya tarikan yang mana berbahaya. Subhanallah. Allah mengajar kita. Pertama,
Ayat tadi kepada orang mukmin, hai orang mukmin, sautkan as-sam'u wa ta'ah ya Allah. Dan sekarang untuk mukminat, kalau kita betul orang mukminat, sambutlah seruan Allah ini. Baik, apa dia? Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Oh, rupanya perempuan kena tunduk pandangan. Bukan lelaki je. Dan memelihara kehormatannya. Okey? Ditambahkan lagi. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak daripadanya. Ditambahkan bahawa wanita-wanita jangan tunjuk apa perhiasan kecuali apa yang pernah nampak daripadanya. Misalnya gelang. Kita orang perempuan pakai gelang kat mana? Kat sini kan, mungkin terkeluar sikit ke cincin dia ke, kan, cincin tunang dia ke, tunang dah belum, okey, cincin dia, okey, mungkinlah kalau ada subang kat mana, subang kat hidung dia ke, kan, okey, kat telinga tak boleh, aurat, okey, itu je. Dia tak boleh nak tunjuk berbagai tunjuk tu, ya, sampai tu dia, ni gelang saya, nak ambil gulai tu kan, okay, hanya gulai dekat tu je, ambil, nak tunjuk sampai kat ketiak gelang dia. Allah nak mengajar kita beradab dan berakhlak. Ya. Saya tengok hamba Allah tu kan. Yalah, Allah bagi petunjuk lah. Memang dah bagi petunjuk pun. Ya, kadang dia pakai tudung tiga segi, kadang pakai sekat-sekat itu. Rantai tu keluar. Dia berjalan. Dekat depan rumah je berjalan. Motor berhenti main tarik je. Zoom. Ui. Makcik kakak tu dah berumur kan. Terjatuh dia. Habis. Jalan. Bahaya. Kadang-kadang kita nampak, tunduknya, waraknya. Tak. Emas tu berat. Sampai dia jalan tunduk. Kan? Tak payah singkap. Tak apalah kalau tutup, tak apa. Buat lagi kali kedua. Buat kali kedua. Kena juga. Lepas tu bertobat dah tak pakai. Kan? Okey. Tak perlu ditunjuk benda-benda ni. Tunjuklah pada suami. Ya, itu tak menjadi masalah. Okey, kita tengok apa Allah cerita lagi. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya, yakni kain tudung ke dadanya. Okey, itu paras kain tudung. Yakni kita tutup sampai ke dada. Oleh kerana tu yang pakai sekadar scarf tu tak kenalah. Okey. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dadanya, janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Yakni maksud dia boleh buka aurat dia kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau anak-anak lelaki mereka atau anak tiri, yakni anak suami mereka atau putera-putera anak lelaki bagi abang mereka atau anak lelaki bagi kakak ataupun adik perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau hamba-hamba yang mereka miliki atau pelayan orang gaji yang tua lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, okey, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Itu pasal kategori kanak-kanak pun ada kategorinya. Kalau kanak-kanak tu 7 tahun tapi dah tahu, dah boleh mencerita hal peribadi wanita, tak boleh duduk bersama dengan orang perempuan. Kita tak boleh buka tudung depan dia. Dia dah boleh cerita, rambut orang ni ikalnya, lepas tu pipinya tembam, apa lagi yang boleh dicerita. Maka budak tu, anak tu tak boleh duduk dalam majlis. Kecuali anak-anak kita lah maksudnya. Okay, aurat kena jaga. Kerana dia dah boleh menggambarkan sifat seseorang itu. Orang boleh tergambar. Bila dia cerita tu, orang boleh tergambar. Dan ditambahkan pada hari ini, walaupun budak tu kecil, dia pandai main handphone, tangkap gambar. Kata. Itu bahaya. Sekarang main tangkap je kan, rakam, lepas tu forward kan. Bahaya tu. Lepas tu Allah mengatakan, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikannya. Yakni bukan pukul, dihentakkan kakinya. Pasal waktu zaman dahulu wanita-wanita pakai gelang kaki. Ya, sampai sekarang pun sebahagian dari penduduk di tanah Hindi sana, India dan Pakistan, pakai gelang kaki. Itu pasal kalau kita tengok cerita Hindustan tu kan, ting ting kan, berlari je dah bunyi. Heran juga kan. Ting 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 ting. Kan.
Lepas tu mula berlagu. Tapi nak menceritakan, ya, mereka itu memakai gelang kaki. Kan gelang tangan tu, kaca tu, kan. Okey. Maka itu asalnya. Tapi sekarang tak macam mana pun tak dengar. Tak ada apa kat kaki. Ya. Wa tubu ilallahi jami'a, lalu Allah katakan, bertaubatlah kamu sekalian pada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu beruntung. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah pembersihan yang dikhabarkan oleh Allah kepada kita, yang dikaitkan dalam surah An-Nur oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, faedah menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Menahan pandangan, dia mengkupaskan, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengupaskan kesan daripada pembersihan diri ini, ya, melalui menundukkan pandangan. Menahan pandangan dari perkara yang diharamkan akan memberikan 3 faedah yang besar. Pertama, manis dan nikmatnya iman. Faedah ini merupakan paling manis dan baik jika lebih nikmat daripada yang dihindari, dijauhkan dari pandangan kerana mengharapkan redha Allah. Sesungguhnya orang yang meninggal sesuatu kerana Allah, maka Allah menggantikan dengan hal yang lebih baik. Tuan-tuan dan perempuan, saya agak tertarik dalam bab ini. Yang pertama ni, dia mengatakan manis dan nikmatnya iman. Ya. Macam mana kita nak tahu manis atau nikmatnya iman? Benda ini perlu dilatihkan. Apa yang, tang mana kita nak latihkan? Itu pasal bila kita baca tadi, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Wahai orang yang beriman, ya, tundukkanlah, orang lelaki yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan peliharalah kehormatan mereka. Tahu dah apa usul yang pertama? Begitu juga ayat yang berikutnya kepada wanita-wanita, ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Wahai wanita-wanita yang beriman, tundukkan pandangan kamu dan jaga kehormatan kamu. Apa dia tu? Yang pertama sekali yang menjadi asas di dalam kita ni ialah mengikut arahan Allah. Bila dengar tu, as-samu wa ta'ah, ya Allah, aku dengar dan aku patuh. Subhanallah, aku beriman dengan ayat ni, aku dengar dan patuh. Lain sebenarnya. Saya bila bertemu dengan ayat-ayat macam tu, ya, ataupun kita membaca Al-Quran, aku beriman dengan kalam Allah, aku beriman dengan kalam Allah. Dia jadi semangat tau. Iman kita terasa naik. Kerana keyakinan kita kepada Allah tu kemuncak keyakinan. Ya, subhanallah. Tuan-tuan pun boleh, tapi ia keluar daripada hati masing-masing lah. Maksudnya kita pertama, asas pertama, ini Al-Quran, aku beriman. Terus, aku beriman dengan ayat Allah. Dia datang, arahan akan datang. Waktu itulah kita akan menyambut dengan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Rupanya penekanan itu akan menambahkan iman kita. Tak percaya boleh cuba. Tengok. Pertama, aku yakin ini kalam Allah. Keyakinan tu yang nak. Ya, subhanallah. Jadi di sini dikatakan manis dan nikmatnya iman. Ya, as-samu la ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, tengok ayat-ayat yang kita nampak pelik-pelik tu. Beriman. Ini kalam Allah, aku beriman. Manis, terasa kemanisan iman kita. Itu pasal bila ayat yang saya bacakan dah berkaitan dengan malaikat. Kenapa orang kafir mempertikaikan? Kenapa Allah letakkan malaikat 19 malaikat yang jaga neraka kan? Saqar tu. Alaiha 19. Rupanya Allah nak uji keimanan kita. Bila kita kata ayat tu 19, aku beriman dengan apa yang Allah katakan. Lain. Kemanisan iman tu terasa lain. Dan aku yakin apa yang Allah katakan, aku tak nak bicara banyak. Aku beriman saja. Subhanallah. Orang kafir mempertikai, orang yang masalah, ada hati bermasalah pun mempertikai, kan? Mereka hilang kemanisan iman. Tetapi bila kita kata aku yakin, terus kemuncak iman. Itu pasal bila sampai ayat-ayat ataupun hadis yang berkaitan, misalan contoh perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bagaimana masyarakat waktu tu? Orang yang beriman terus beriman. As-sam'u wa ta'ah. Terasa kemanisan iman. Tapi orang Yahudi dia pusing-pusing, orang munafik dia pusing-pusing. Lain. Pasal ayat-ayat Allah ni, saya katakan puncanya iman. Kalau dapat kita keyakinan bersungguh-sungguh, tak jadi masalah lah. Orang nak kata apa katalah. Aku yakin apa yang Allah katakan. Iman, itulah iman.
Tang situlah dapat kemanisan. Selama ni kita dengar manis dan nikmatnya iman. Tang mana manis, tang mana nikmatnya? Lain. Kalau tuan-tuan dan perempuan sambil berjalan kata raditu bika rabba atau raditu billahi rabba. Itu kita sebut zikir harian. Wabil islami dina wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Kan? Tahu tak kalau kita keluarkan dari hati kita, aku redha ya Allah engkau Tuhan aku. Macam itu kita sebut kan. Raditu bika, raditu billahi rabba. Seolah-olah kita kata ya Allah, aku redha kamu sebagai Tuhanku. Terus lain. Kemanisan tu dapat terasa lain. Bila kita sebut melalui hati kita, kita yakin dengan apa yang kita sebut. Tu pasal benda-benda yang begini yang melatihkan kita untuk mendapatkan kemanisan iman. Ya, kemanisan iman. Tu pasal kalau kita bangun pagi waktu sahur ataupun waktu sebelum subuh tu, kita bangun dalam keadaan kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Ya Allah, aku nak bertahajud. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita berbicara begitu, ya Allah ampunkan aku di 1/3 akhir malam tu, yang sebelum subuh tu, lain. Kita mengadu kepada Allah. Jangan, kalau kita tak boleh bahasa Arab dengan cara yang baik, cakap apa yang kita faham. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Cara mengadu. Dia berbeza kalau kita, ya Allah ampunkan aku, galik kan. Ya Allah ampunkan aku, ngantuk lah pula, ya Allah kan. Dia lain. Berbanding kita, ya Allah ampunkan aku, tolong ampunkan aku. Kita Melayu bercakap macam kita bercakap dengan manusia, tetapi lebih lain kemanisan iman tu akan rasa. Okey? Baik. Manis dan nikmatnya iman. Faedah ini merupakan yang paling manis dan baik juga lebih nikmat daripada apa yang dihindari, dijauhkan dari pandangan kerana mengharapkan redha Allah. Ya, kita lakukan kerana ya Allah aku lakukan ini, aku tunduk pandangan aku kerana-Mu ya Allah. Hak mana aja yang aku mampu, ya, kita alihkan pandangan kita daripada melihatnya. Pasal sampai ke muncak orang yang tengok TV, tengok video, bila sampai tahap, ya mungkinlah dia tertengok cerita tu sampai terasa fitnah, ya Allah ampunkan dosa aku, dia tutupkan. Lain keimanannya. Tengok jalan-jalan, nampak apa iklan-iklan tu kan, yang berbagai iklan tu, ya, mengganggu pandangan iman dia, tunduk astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa aku. Ya, aku takut padamu. Lain, dia akan jadi lain. Paksakan diri kita untuk beriman secara baik. Sesungguhnya orang yang meninggalkan suatu kerana Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Buat je. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang takut kepada Allah, dia tinggalkan suatu itu kerana takut pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Ustaz, unmute kan speakernya. Oh, sorry. Unmute. Kat mana tu? Ada tertekan ke? Macam mana geram sangat sampai unmute pula. Okey. Kalau kita betul-betul takut kepada Allah, itu yang Allah bagi jalan keluar. Buat je. Ya. Allah akan bagi jalan keluar. Kerana kita tak pernah mencuba. Tapi bila cuba tu, tak jadi pula. Ustaz kata Allah bagi jalan keluar, tak keluar pun. Janganlah buat sekali, ya. Kena ada keyakinan pada Allah. Ya, Allah akan bagi, Allah akan bagi. Itu kaedah. Allah tak pernah mungkir janji, ya. Kalau dia katakan dia akan bagi, dia akan bagi. Dia akan bagi. Saya yakin. Ya, baik. Maka mata hati mengutus mata untuk melihat hal-hal yang di sekitarnya. Ketika mata memberikan khabar kepada hati dengan elok dan cantik hal yang dipandang, maka hati tergerak kerana cinta kepada hal yang dipandang. Dan seringkali hati menjadi payah dan melelahkan utusannya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam syair, ketika engkau mengutuskan pandangan untuk hatimu sehari, maka engkau akan dilelahkan oleh pandangan. Engkau melihat hal yang tidak mampu engkau lihat semuanya, dan tidak sabar melihat sebahagiannya. Okey, dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah menjadikan satu ujian yang besar kepada mata, ya, pasal setengah ulama salaf, dia cuba menahankan pandangan-pandangan daripada melihat benda-benda yang tak baik itu. Sebab apa? Akhir ke penghujung dalam kenikmatan ahli syurga ialah melihat Allah. Jadi kita tidak mahu gangguan-gangguan melihat Allah itu terganggu. Kerana dosa menghalangkan kita melihat Allah. Ya. Dosa akan menghalangkan kita dapat melihat Allah dengan sebaik-baiknya. Kerana itu adalah kenikmat kemuncak bagi ahli syurga. Oleh kerana itu ulama-ulama salaf cuba menundukkan pandangan hak mana yang dimampu. Dan kita pun begitu juga berusaha.
Ya, kita berusaha menundukkan pandangan kita hak mana mampu. Kerana dari pandangan ini banyak jalan-jalan syaitan akan bawa. Berbanding kalau orang buta ada dia nak buta kan, apa dia nampak, tak boleh nak buat maksiat dalam suatu maksiat tu kan. Tetapi orang yang celik ni, ya, dari penghujung dunia ke penghujung dunia dia boleh buat maksiat. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Sebab itulah orang buta itu memang layak masuk syurga. Yang Rasulullah menyebutkan hadis tentang Allah cabutkan dua matanya, Allah gantikan dengan syurga. Ya, subhanallah. Disebabkan itulah, kerana seolah-olah mengisyaratkan fitnah mata terlalu besar. Ya. Dan pahala mata pun terlalu besar. Baik, ketika mata menahan dari memandang dan melihat, maka hati menjadi tenang dan beratnya tuntutan dan keinginan. Barang siapa yang mengumbarkan penglihatannya, maka akan terus menerus dalam penyesalannya. Yakni kalau dia tak kontrol matanya, maka dia akan sentiasa menyesal selepas itu. Dosa-dosa akan berlaku bila-bila masa. Kerana sesungguhnya penglihatan melahirkan rasa cinta, berawal dengan hubungan hati dengan hal yang dipandang, kemudian menguatkan menjadi cinta yang meluap-luap, yang tertuang di hati sanubari, kemudian semakin menguat menjadi rasa cinta yang menetap di hati, sebagaimana penagih hutang yang sentiasa tidak mahu terpisah dengan pemiutang, yang kemudian semakin menguat hingga menjadikan kerinduan. Ya, dia bagi misal pula hutang dengan kerinduan. Ya, orang yang berhutang dengan orang yang bagi hutang, kalau tidak masakan ahlung mencari orang yang berhutang, ya, rindu dia katnya, sampai campak cat merah kan. Allahu akbar. Okey. Cuma nak menceritakan bahawa bermula segala-galanya dari mata. Kecintaan bermula dari mata. Mula-mula kita tak minat pun dia tayangkan cerita, jadi seronok pula. Itu yang jadi sampai cerita Korean, berbagai-bagai orang nak jadikan idola. Ya, anak-anak muda tengok orang Korea gila jadi. Kita pun heran. Bukan anak muda, orang tua pun serupa. Habis nasi hangit macam tu je. Tengok cerita Korea. Ya, na'udzubillah syar. Ya. Ini jenis nengok tu sampai A sampai Z tu, ya. Sampai waktu solat, lepas waktu apa semua, berbahaya. Lepas tu dia jadikan idola pula orang Korea ni. Anak dara, baik-baik anak dara. Kamu ni nanti jangan. Ya, na'udzubillah min zalik. Fitnah akhir zaman. Kemudian semakin menguat dan menjadi nafsu birahi, yang rasa cinta yang telah sampai di hati dalam-dalamnya sehingga hati itu menjadi budaknya cinta. Lafaz at-tatayyum mempunyai arti memperbudakkan. Dikatakan tayammallah, berarti ia menyembah kepada Allah. Yakni sehingga kan benda itu lebih dicintai dari Allah. Ya, kesan daripada mata. Na'udzubillah min zalik. Cinta memperbudakkan ketika ia menyembah cinta. Ya, akhirnya dia menjadi hamba kepada cinta sehingga hati menjadi budak bagi perkara yang tidak layak untuk disembah, dan hal ini merupakan akibat dari kejahatan pandangan. Disebabkan melihat kepada benda-benda yang tidak seharusnya, akhirnya dia menjadi cinta dan akhirnya dia menyembah. Oleh kerana itu kefahaman konsep makna sembah tu kena faham elok-elok. Bukan sembah tu ngadap solat je Allahu Akbar ataupun ngadap tokong macam tu kan. Tak, itu sembah dalam konsep yang sebahagian. Itu pasal bila kita katakan bahawa bila Allah mengarahkan misalan solat, ya, tiba-tiba kita sibuk dengan yang lain. Atau saya bagi misalkan kita sibuk dengan TV, dengan cerita-cerita. Tak boleh tu. Artinya kita seolah-olah menyembah ada Tuhan selain daripada Allah. Kerinduan kita kepada cerita-cerita begitu yang menyebabkan kita meninggalkan arahan-arahan Allah. Baik. Jadi itu yang tak. Begitu juga dalam kisah cinta antara suami isteri pun ada batasnya. Ada batasnya. Kena ada batasnya. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Itu pasal bila berkasih sayang kerana Allah, berpisah kerana Allah tu ada benda yang menarik dalamnya. Tetapi bila kita mencintai seseorang bukan kerana Allah, maka dia akan lari banyak perkara. Maka bermulalah kisah macam Qais dengan Laila. Kan? Laila Majnun. Cerita dia Laila Majnun. Gila. Kerana seorang wanita dia jadi gila. Orang lelaki bukan begitu. Ya. Orang lelaki bukan begitu. Hatta dengan ibu dalam siri agama, isteri dengan ibu.
Orang lelaki kena ada decide dia, keputusan dia. Ibulah segala-galanya. Isteri, ya, dia akan membantu kita. Kita sayang dia kerana Allah, kerana ikatan kita adalah ikatan nikah yang dipertanggungjawabkan. Tetapi jangan sampai ibu tersisih, kerana ibu adalah ikatan darah, ya, bukan ikatan sebarangan. Oleh kerana itu, cinta kerana Allah dan berbenci kerana Allah, dia akan mendatangkan pahala yang besar. Baik. Cinta memperbudakkannya ketika ia menyembah cinta, sehingga hati menjadi budak bagi perkara yang tidak layak untuk disembah. Dalam hal ini merupakan akibat dari kejahatan pandangan. Maka jatuhlah hati ke dalam lembah perbudakan, pengabdian cinta, sehingga ia menjadi budak sesudah ia menjadi raja. Ya, kesudahannya, daripada dia menjadi raja, jadi budak. Maksud jadi hamba kepada cinta. Asalnya dia yang hebat, tetapi bila dah cinta, itu pasal bila kita cinta, pasangan cinta dengan pasangan, apa berlaku, kan? Seorang isteri biasanya setia pada suami, kecintaan dia akan ikut aja arahan suami. Ya, tak betul ke dia ikut je, pasal nak jaga hati suami. Tetapi itu berbahayanya. Kadang-kadang kita tengok lelaki pakai baju merah, perempuan pakai baju merah. Itu cinta tu, nak sepakat konomnya lah, kan? Ala kulihat tu tak kisah, tapi nak mencintakan, jangan sampai dia menggadaikan agama. Ini tadi. Ia menjadi terkengkang sesudah bebas, dan ia dizalimi oleh penglihatan. Ia merintih kepada mata, sementara mata mengatakan, saya adalah utusanmu dan kamu yang mengutusku. Ini merupakan musibah bagi hati yang sepi dari rasa cinta kepada Allah dan ikhlas kepadanya. Kerana sesungguhnya hati memang harus terikat dengan apa yang dicintakan. Barang siapa yang menjadi Allah bukan satu-satunya yang dicintai dan disembah, maka pasti hati akan menjadi hamba selain daripada Allah. Ya, ini mengisyaratkan bahawa ada kecintaan kita yang terpesong kalau kita tak jaga elok-elok. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kalau tak salah, ya. Cuba tengok. Dalam ayat yang Allah menceritakan cinta ini berlaku, setengah orang diambil cinta yang tidak betul. Ya. Ayat surah mana ya? Okey, ayat surah Baqarah ayat 165. Ayat 165, jumpa? Surah Baqarah, juzuk kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain dari Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim, yakni orang yang melakukan syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat seksaan pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat seksaannya, nescaya mereka menyesal, yakni mereka menyesal mengambil yang dicinta selain daripada Allah. Subhanallah. Orang beriman, Allah kata asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah daripada yang lain.
Oleh kerana itu, cinta anak kita kerana Allah, cinta isteri kita kerana Allah, cinta suami kita kerana Allah. Macam mana cinta kerana Allah? Bila tengok maksiat, kita tegurkan. Bila tengok kesalahan, melanggar syariat, kita kena tegur. Itu tanda cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Kalau tak tegur, bermasalah. Itu bukan cinta kerana Allah. Itu cinta hawa nafsu. Ya, berbahaya. Sebab cinta termasuk dalam ubudiyah yang tinggi. Kenapa? Dalam ayat ni mengatakan, orang-orang yang beriman amat cinta kepada Allah. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dicinta kepada selain daripada Allah. Dan situlah pendirian kena tegas. Ya. Tegas orang Islam. Apabila kita menyaksikan kisah Perang Uhud, kan? Hanzalah, pernah dengar cerita Hanzalah? Hanzalah Rasulul Malaikah. Mereka sahabat Nabi ni, dia cinta dahsyat, ya, kecintaan mereka kepada Allah yang seharusnya kita hidup. Rasulullah selepas dia peperangan, dia nampak air turun dari langit. Rasulullah terpergi tengok apa yang berlaku di sana. Sahabat pun pergi tengok. Seorang lelaki ada di sana yang sedang basah. Lalu Rasulullah kata, apa ni? Kan? Aku melihat malaikat memandikannya. Kenapa? Kenapa tu? Yang terkenal dengan Hanzalah Rasulul Malaikah. Kenapa? Lalu pergi cek, tanya kepada keluarga dia. Rupanya dia baru kahwin. Aris, pengantin baru. Ya. Tiba-tiba datang seruan jihad pada malam tersebut. Seruan jihad datang, kata, wahai penduduk Madinah, keluar untuk berperang. Pengantin baru, Syekh, macam mana tu? Kalau kita lah abel, janganlah tinggal, kan? Janganlah tinggal saya, baru je kahwin, kan? Kita pun semangat, mula-mula semangat, tapi bila dah kena tarik tengok, okeylah, cancel. Para sahabat tidak kenal itu semua. Allah panggil as-sam wa ta'ah. Nampak? Terus, Minah, tinggallah. Aku berjuang kerana-Mu, ya. Kerana Allah. Minah pun, bang. Macam tu. Isteri solehah, dia faham, kan? Lalu dia pergi berperang, mati syahid, tak dan mandi wajib. Ya, lalu malaikat memandikannya. Itu dia kelebihan. Kecintaan mereka kepada Allah, kemuncak cinta. Sukar untuk difahamkan. Melainkan kita kena terjun ke medan tersebut dan cuba beramal. Itu je. Pertama sekali, percubaan yang beramal ialah dengan solat. Dengar azan, kita tengah buat apa? Itu percubaan pertama lah. Kita cubalah. Apa-apa pun kena cuba. Solat dulu ke? Apa dulu? Solat dulu ke? TV dulu. Solat dulu ke? Sembang-sembang dulu. Solat dulu ke? Apa lagi? Ya. Jadi percubaan yang pertama yang cuba kita hidupkan. Kalau berjaya dalam siri solat, insya-Allah yang lain tu rasanya insya-Allah boleh berjaya. Sambutan seruan kepada Allah itu diutamakan. Baik. Ini merupakan musibah hati yang sepi dan rasa cinta kepada Allah dan ikhlas kepadanya. Kerana sesungguhnya hati memang harus terikat dengan apa yang dicintainya. Barang siapa yang menjadikan Allah bukannya satu-satu yang dicintai dan disembah, maka pastilah hati menjadi hamba selain Allah. Allah berfirman mengenai Nabi Yusuf, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ya, ketika isteri Al-Aziz Zulaikha, isteri Al-Aziz yakni menteri Zulaikha musyrik, maka ia terjerumus dalam kecintaan kepada Nabi Yusuf. Ya, dia jatuh cinta. Wanita ini, ya, kita kena tahu bahawa di zaman Nabi Yusuf pun raja dia bukan orang yang beriman. Golongan pada zaman itu menyembah matahari, menyembah bintang, bulan, apa semua tu. Lalu Nabi Yusuf di antara orang yang beriman, dan dia berdakwah kepada ahli penjara, yang kita tahu 2 orang tu. Jadi dalam kisah ni, orang yang tidak beriman memang cinta dia, itulah keadaannya macam Zulaikha yang dikatakan. Ia terjerumus dalam rasa cinta kepada Nabi Yusuf, padahal ia sudah mempunyai suami. Sedangkan Nabi Yusuf ikhlas kepada Allah sehingga ia selamat dari hal tersebut, walaupun ia adalah pemuda yang lanjang, yang terasing dan
dan seolah-olah menjadi budak, yakni dia dibeli sebagai hamba. Okey. Nak menceritakan di sini orang yang beriman seperti Nabi Yusuf. Dalam bab Nabi Yusuf yang agak menarik ya. Dia beriman. Bagaimana dia beriman? Okey. Ini adalah satu didikan yang kena kita perhatikan. Kita dah ada cucu. Kalau yang ada anak tu, entah tak ada apa pun lagi kan. Cepat carikan. Okey. Yang mana didikan anak Yusuf waktu dia diambil oleh abang-abang dia dan dicampak ke dalam telaga tu, seolah-olah dia ni ya usianya dalam lingkungan 10 tahun ke bawah yang kita nampak, ataupun bawah lagi. Tetapi ayah dia Yaqub telah mendidik dengan tauhid. Ya, didikan tauhid telah dibagikan kepadanya. Oleh kerana itu penting ya, didikan anak-anak di peringkat awal tu diambil kira. Start, yalah kalau boleh start daripada tadika tu sampai peringkat bila-bila tu kena dididikkan dengan masalah akidah tauhid yang betul. Yusuf kerana apa dalam kisah ni, kalau kita baca balik terjemahan tafsir surah Yusuf, kita menyaksikan bagaimana dia kata saya beriman seperti ayah saya, tok saya, nenek saya, Yaqub, Ishak dengan Ibrahim. Dia cerita mengisyaratkan dia ada akidah. Dalam usia yang begitu, ya, waktu dia dibuang tu, dia telah ada maklumat, ya, cara beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Ya, penting tu. Didikan anak-anak dalam usia yang begitu penting. Mungkinlah kita tak bagi dia pendidikan formal, tetapi sambil-sambil kita bawa berjalan, kita boleh bercerita. Kita ceritakan berkait-kait dengan akidah tauhid yang betul ni. Itu pasal dalam siri, bila kita lihat cerita tu, Nabi Yusuf beramal dengan apa yang dia dapat pada ayah dia Yaqub. Okey. Kedua, cahaya hati dan benar firasat. Cahaya hati dan benarnya firasat. Abu Syuja' Al-Kirmani berkata, barang siapa yang meramaikan anggota zahir dengan mengikut sunnah, meramaikan hatinya selalu ingat kepada Allah, mencegah hatinya dari kesenangan, memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan, dan membiasakan diri mengkonsumsi makanan halal, maka firasatnya tidak akan meleset. Okey, ini di antara kelebihan bagi orang-orang yang beriman, yang mempunyai firasat. Yang dikatakan Saidina Umar adalah orang yang mempunyai firasat yang dahsyat. Ya, dia mempunyai firasat. Maksudnya firasat ni bukan kasyaf. Ya, Allah bagikan dia tengok orang ni rasa tak sedap hati. Kan? Tengok orang ni tak sedap hati. Orang ni tak baik ni, nampak baik tapi tak baik kan. Itu firasat mukmin. Yang disebutkan fattaqi, macam mana hadis tu, takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Kerana orang mukmin yang betul-betul beriman, dia ada firasat. Dia tengok firasat tu, firasat kan. Dia boleh tangkap pribadi ni, maklumat pribadi ni. Maksudnya dia tahu perangai dia ni bagaimana. Okey. Cahaya hati dan benarnya firasat. Hatinya ialah dengan sebab cahaya hati itulah firasatnya, dia mempunyai firasat. Allah telah bercerita tentang kaum Nabi Lut dan musibah yang menimpa kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mempunyai firasat, yakni akal. Dia dapat memahami cerita itu dengan baik, ya, bagaimana kedudukan orang yang beriman ni, hatinya hidup. Tetapi bukan kasyaf. Kerana kasyaf ni dia langgar satu batas rububiyah. Kasyaf kan? Oh, Tok Guru tu ada kasyaf. Saya jumpa seorang tu. Dia cerita Tok Guru dia, ya. Sampai dia kata, saya fikir nak buat begitu. Tok Guru kata, jangan kita berfikir nak buat begini begitu kan. Dia kata, Tok Guru tahu apa yang aku fikir. Kasyaf kan. Tak. Ya, jangan. Kenapa bila kita mengatakan Tok Guru kasyaf, samalah kita mengatakan bahawa Tok Guru memiliki sifat rububiyah Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Allah katakan tidak ada siapa yang mengetahui ghaib melainkan Allah. Habis Nabi diwahyukan. Itu pun bukan semua, betul tak? Suatu Rasulullah makan daging kambing yang diberikan oleh wanita Yahudi tu, kan? Dia makan. Lepas tu dikeluarkan. Sebab apa?
sebab kambing tu bercakap, ya, sungguhnya padaku ada racun. Tengok sahabat dah mati seorang, dua orang, ya, mati disebabkan makan. Kalau dia tahu benda tu, ya, dia nak makan. Tak. Ya, aku kasyaf, aku tahu ada racun. Dia tak usik pun. Tapi dia dah termasuk sedikit dalam mulut. Kalaulah dia tahu, ya, dia ada kasyaf bahawa Uhud akan berlaku peristiwa yang tidak diingini, yang sampai dia terjatuh dalam lubang yang disediakan oleh kafir Quraisy, yang dia tercucuk muka dia, topeng besi itu. Kalau dia tahu, dia tak akan buat perancangan yang begitu. Dia tak kasyaf. Dia tak tahu perkara yang gaib, melainkan diwahyukan. Okay? Jadi dalam bab ini, kasyaf adalah rububiyah, sifat rububiyah Allah. Mengetahui perkara yang gaib, tak boleh. Okay. Jadi firasat dia lain daripada yang lain. Allah berfirman setelah memerintah orang yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka dengan perkataan, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah yang mengeluarkan cahaya langit dan bumi, yakni Allah lah yang memberikan segala-gala kebaikan. Saya beriman kan? Ya, saya beriman dengan ayat Allah. Subhanallah. Dia terasa keyakinan tu. Rahsia dari ayat di atas adalah sesungguhnya balasan termasuk jenis amal. Yakni barang siapa yang menahan pandangan dari perkara yang diharamkan, maka Allah akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik darinya. Sebagaimana ia menahan pandangan dari keharaman, maka Allah akan memberi luas mata batinnya dan mata hatinya, sehingga ia bisa melihat perkara yang tidak bisa dilihat orang yang membebaskan pandangannya dan tidak menjaga matanya dari barang yang haram. Okey, maksudnya firasat tu. Ya Allah bagikan petunjuk kepada dia dari sudut firasat. Ini adalah hal yang bisa dirasakan oleh manusia dalam dirinya. Sesungguhnya hati ibarat cermin dan hawa nafsu ibarat karat yang mengotorinya. Apabila cermin bersih dari noda karat, maka ia dapat terlihat sesuatu sebagaimana hakikatnya, dan apabila cermin tersebut berkarat, maka cermin itu tidak mampu menampakkan gambar sesuai aslinya. Sehingga apa yang diketahui dan diungkap hanyalah kira-kira dan dugaan sahaja. Okay? Dengan arti kata lain, bila hati dah kotor, apa pun nampak tak berapa nak kena lah. Semua tak kena. Ketiga, hati yang kuat, stabil dan berani. Hati yang kuat akan diberi pertolongan oleh Allah, sebagaimana Allah juga memberi kekuasaan hujjah pada hati yang bercahaya, sehingga ia memiliki dua kekuatan yang membuat syaitan lari tunggang langgang darinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam asar, sesungguhnya orang yang melawan hawa nafsu, maka syaitan akan menjauhi dari bayangannya. Okay? Jadi kalau kuat kita membersihkan diri, mempertahankan diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan kita, maka syaitan akan gerun kepada kita. Manusia yang digeruni oleh syaitan siapa? Saidina Umar. Ya, Saidina Umar. Sehingga Rasulullah memuji Saidina Umar. Syaitan dia nampak engkau lari, engkau berjalan di lorong ini, dia akan lari ke lorong yang lain. Ya, subhanallah. Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, kehebatan dia memang terkenal. Ya. Tiba-tiba datang kita takut hantu. Takut ni silap, ya, silap. Dah saya katakan jangan ajar anak-anak kita takut kepada benda-benda yang begitu. Kena berani. Okey. 4, hinanya kemaksiatan dan mulianya ketaatan. Ini tidak akan dirasa melainkan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan merasa kemanisan dalam siri ketaatan, dan dia merasakan kehinaan dalam kemaksiatan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di dalam dunia ni, kena hadapilah bahawa sifat kita masih sifat manusia, ya, bukan sifat malaikat. Ya, sifat manusia yang mana akan terkena dosa-dosa yang tak disengajakan kadang-kadang. Kadang-kadang sengaja juga kita buat, ya, syaitan. Namun cepat-cepat beristighfar, itu yang paling penting. 4, hinanya kemaksiatan dan mulianya ketaatan. Banyak ditemukan kehinaan dan kelemahan diri pada orang yang mengikuti hawa nafsu itu. Semua dilimpahkan pada orang-orang yang bermaksiat terhadap Allah. Okay? Kita melihat orang yang melakukan dosa, kebanyakannya, ya, mengikut hawa nafsu ni, semua berhadapan dengan masalah. Mula-mula okeylah. Tengok sekarang tengah apa ni? Tengah diviralkan. Scammer yang besar tu. Tak baca ke? Yang penipu besar tu, yang kita dengar, okey, nama encik terdapat pada saman misalan, kan.
nak kena denda gitu gini. Saya dapat berpuluh kali, saya tak layan kan. Sekali je dapat telefon, yang lain tu semua dia hantar sampai sekarang dia hantar. Dah 4 bulan dah tak hantar. Bayar segera, boy, kan. Lepas tu saya jumpa seorang hamba Allah, dia kata, jangan ustaz, selagi tak clear betul-betul jangan bayar. Cuba tengok, nanti dia hantar lagi. Dia kata, okey, last date tarikh ni. Bila sampai tarikh itu, tak ada apa kan, dia hantar lagi kan, muncul lagi yang sama atas nama syarikat tu lah. Aduh, kata start daripada 2007 lah sampai sekarang dia nak juga kita bayar, nak juga. Dia tak penat lah. Heran kita yang penat melayan dia. Tak melayan pun penat tengok mesej dia. Hari ni yang scammer yang buat kerja tu dah kena tangkap tengah dalam siasatan. Jutawan, kaya raya kan. Tuan-tuan dan puan, tu dia dosa, ya. Tu yang saya nasihatkan pada pelajar-pelajar. Kalau kita buat dosa ni, maksiat ni, dosa macam bau bangkai. Kita tutup dengan tudung saji, dia akan keluar bau. Bangkai tu tersorok, tapi bau dia terkeluar. Buatlah macam mana pun dosa, dia akan terkeluar juga satu hari nanti. Jadi di sini adalah satu masalah yang besar yang perlu kita elakkan. Ya, kenapa? Kalau tak diistighfarkan segera, maka dia akan merosakkan segala-galanya dan akhirnya kita pula yang menjadi bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Jahatlah scammer tu, tengok, sayang. Mereka dah tunjukkan latar belakang dia, anak-anak kecil lagi, subhanallah. Hai. Orang Melayu kita. Hinanya kemaksiatan dan mulianya ketaatan. Banyak ditemukan kehinaan dan kelemahan diri pada orang yang mengikut hawa nafsu, dan itu semua dilimpahkan pada orang-orang yang bermaksiat terhadap Allah. Okey, semua orang yang mengikut hawa nafsu, ya, akan kita lihat semua bermasalah. Fir'aun kemuncaknya, Qarun kemuncaknya, Namruz, ya, kita itu semua orang yang memiliki kehebatan dan mengikut hawa nafsu. Hancur. Subhanallah. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang mukminin. Ya, ini berkaitan dengan orang munafik yang cuba mempermainkan Allah. Tapi Allah kata izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah dan untuk Rasulnya dan untuk orang mukmin. Allah berfirman lagi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darajatnya jika kamu orang yang beriman. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, wahai ahli sunnah, bangun balik diri kita. Kalau kita rasa lemah, bangun. Kita orang yang terpilih di sisi Allah. Saya katakan orang ahli sunnah terpilih di sisi Allah. Orang yang membawa Quran dan sunnah ini terpilih di sisi Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dan jangan lemah. Bangun. Orang nak kata-kata, apa nak kata-kata, kita tetap kena berdiri tegas. Minta Allah sabarkan kita. Penting tu. Kenapa ujian datang? Kadang-kadang kita macam ustaz ni kadang letih juga kan. Rasa malasnya aku nak mengajar dah. Sampai tahap kadang-kadang kita tengok dah tak kena orang kan. Tapi teruskan. Kenapa? Kita pembawa panji sunnah. Bukan semudah itu. Allah telah menjanjikan syurga. Allah telah menjanjikan bahawa kita umat yang terbaik di akhir zaman. Kenapa kita nak beralah? Ya, teruskan. Ya, memang gangguan tu ada, tapi teruskan. Kemudian Allah mengatakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ya, jadi kemuliaan itu milik Allah dan kita mencari redha Allah. Ya, jangan mengalah, jangan lemah hati. Maksudnya siapa yang meminta kemuliaan maka hendaklah mencari dengan taat kepada Allah, berucap kalimah yang baik dan beramal soleh. Okay. Sebagian ulama salaf berkata manusia mencari kemuliaan di pintu-pintu raja, namun mereka tidak akan menemuinya kecuali dengan taat kepada Allah. Ya, kita mencari kemuliaan, kehebatan melalui pintu-pintu pemimpin.
Pintu-pintu apa lagi? Pilihan raya. Pintu-pintu yang berkaitan dengan pembesar-pembesar. Tetapi semuanya tak menyampaikan. Berapa ramai yang cuba nak dapat, tak dapat. Tetapi mereka yang tidak pernah mencari itu, mencari melalui Allah, maka mereka dapat. Kita tak nafikan benda itu tak menjadi masalah. Tetapi lapikkan semua urusan kerana Allah. Kemuliaan itu akan datang bila kita berurusan kerana Allah. Ya, bila buat semata-mata kerana manusia nak dapat kemuliaan kerana diri kita ni, dia tak akan dapat melainkan kehinaan. Tetapi kalau dia dapat melalui mencari keredaan Allah, dia akan dapat walaupun dia berada di bawah sekali. Uwais Al-Qarni, siapa dia? Tak pernah dikenali. Seorang tabi'in yang muncul di zaman Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tak ada siapa yang kenal Uwais Al-Qarni. Manusia tak kenal dia, namun para malaikat mengenalinya. Penduduk di langit mengenalinya. Dan hari kematian, wafat baginda, meninggalkan wasiat, cari dia, jumpa dia, minta doa kepadanya, istighfar, minta istighfar kepadanya. Kerana apa? Kedudukannya tinggi. Akhirnya dia memang mendapat kedudukan tinggi, cuma dia je tak ada. Umar menawarkan, waktu tu dia Amirul Mukminin, Umar menawarkan, ya Uwais, aku benakan kamu satu tempat bersamaku di sini. Dia kata tak nak. Cukuplah aku dengan apa yang ada padaku. Keadaan yang kurang. Tetapi dia mendapat kedudukan yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, tu dia. Mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Walillahil izzatu jami'an. Milik Allah lah kemuliaan itu. Ya, segala-galanya. Okey. Hasan berkata, jika kuda tarik berjalan meligas di depan manusia, juga kuda biral yang berlari bersuara gemeritik, nescaya kehinaan maksiat telah bersemayam di hati mereka. Ya, subhanallah. Satu misal yang diberikan oleh Hasan Al-Basri, jika kuda tarik berjalan meligas di depan manusia, juga kuda biral yang berlari bersuara gemertik, nescaya kehinaan maksiat telah bersemayam di hati mereka. Maksudnya nak menceritakan, okey? Pernah naik kuda ke? Tak pernah. Entah. Malu tu, semua pandai naik kuda tu. Bawa je kuda. Okay, macam pelajar kita memang ada acara kuda tiap-tiap minggu. Kalau ikut kan. Ya, boleh. Hatta waktu kita lama dah, pelajar perempuan di antara pelajar yang terbaik pengurusan kuda. Start daripada dia buang taik-taik kuda tu, mandikan kuda apa semua, sampai menunggang kuda. Ya. Pelajar perempuan yang terbaik. Laki tak baik-baik. Saya pun tak baik lagi. Ya. Tapi nak ceritakan, menarik kuda. Kuda dia ada 3 kategori. Di sini dia sebut kuda. Lepas tu, biral. Biral ni baral. Ya, yang Piramli kata baral kan. Tu. Lepas tu, keldai. Baral di antara keldai dengan kuda. Dia tengah-tengah. Ya. Tapi nak menceritakan, dalam Hasan Basri nak menceritakan betapa maksiat itu dia mengganggu kan. Sampai kalau biral tu dikaitkan dengan keldai. Keldai ni kalau diikutkan, bila nampak syaitan dia akan berbunyi. Yang Rasulullah kata, ya, anjing dengan keldai kalau nampak syaitan dia berbunyi. Maka kita ucap auzubillah minasyaitanirrajim. Ya. Ala kulli hal, nak menceritakan maksiat begitu sekali. Allah yang maha agung lagi maha mulia tidak akan menerima kecuali menghinakan orang yang derhaka kepadanya. Dan Allah akan mengasihi orang yang taat kepadanya, tidak akan hina orang yang dikasihinya, sebagaimana keterangan dalam doa kunut. Sesungguhnya Allah tidak akan merendahkan orang yang dikasihinya dan tidak akan mulia orang yang dimusuhinya. Okey? Ini dikaitkan dengan kedudukan orang yang beriman, Allah tidak akan hinanya. 5, berkembangnya hati tergantung dengan kesucian. Berarti hati kita akan lagi cantik, lagi kembang. Maka dengan pembersihan, kesucian, maksudnya berkembang hati bergantung pada kesucian, sebagaimana tumbuh kembang tubuh bergantung pada bersihnya tubuh dan kotoran buruk yang merosak, dari kotoran buruk yang merosak. Ya, suatu tempat menjadi bersih, maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Okey. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim.
Kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, syahdu ayat ni ya. Allah yang akan bersihkan kita. Oleh kerana itu kita merayu kepada dia, dia bersihkan kita. Kita berusaha, ya, kita berusaha. Ya, Allah akan membersihkan siapa yang dikehendakinya. Subhanallah. Apatah lagi sebagai seorang ustaz kan, kita mengharap sangat. Kalau tak bersihnya, rugi kita. Ya. Subhanallah. Baik. Berkaitan dengan surah An-Nur ni, ayat 21, apa kisahnya? Dia ada berkaitan. Okey, ayatnya, ayat 21. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Okey, itu dia. Sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nak menceritakan siapa saja akan terjebak dalam kemungkaran, kejahatan, disebabkan syaitan, ya, dia merancang. Dengan rahmat Allah, Allah ampunkan kita. Dengan rahmat Allah, Allah bagikan kebersihan kepada kita. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah apabila Allah mengatakan, ya ibad, wahai hambaku, jika kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi sekalipun, ya, kamu bertaubat kepadaku, aku akan terima taubat kamu. Aku tak peduli, ya. Mengisyaratkan betapa Allah nak bersihkan kita, terpulang kepada kita ajalah. Ya, kalau kita rasakan kita ini ingin menjadi orang yang paling rapat dengan Allah, bersihkanlah. Allah menuturkan kesucian hati sesudah menjelasnya haramnya zina dan qaza dan menikahi wanita penzina. Hal ini menunjukkan sesungguhnya mensuci hati itu dengan cara menjauhi hal-hal yang diharamkan. Yakni di antara cara mensucikan hati, jangan terjebak perkara-perkara yang haram terutamanya. Ya. Pasal ayat tu mengatakan khutuwat syaitan, perancangan-perancangan syaitan, step by step syaitan. Maka kita tutup semua perancangan dan step syaitan tu. Begitu juga firman Allah mengenai permintaan izin terhadap penghuni rumah. Okey. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berdatang tamu pun, kalau kita mengikut syariat, dia termasuk dalam pembersihan jiwa. Semua syariat kita ni pembersihan jiwa. Ikut aja apa yang Allah arahkan, maka dia bersihkan diri kita. Ya. Ayat ni ayat ke-28 dalam surah An-Nur juga. Ayat ini bermula daripada ayat 27, adab masuk rumah. Okey.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu beringat. Okey, dengan arti kata lain, adab yang pertama nak masuk rumah seorang, rumah yang bukan rumah kita, ialah dengan bagi salam, minta izin. Okey? Dan memberi salam. Minta izin, ketuk-ketuk. Assalamualaikum sekali, ya, ataupun petik loceng. Berapa kali? 3 kali. Okey, 3 kali maksudnya. Okey, Assalamualaikum. Ting tong kan. Tunggulah lebih kurang jaraknya, ulama mengatakan jarak berapa? Jarak agak-agak dia habis hajat dia ke, okey, ataupun mungkin dia ada pengakhiran solat tu. Okey, tunggu. Okey, petik lagi loceng. Assalamualaikum kan, ting tong. Tunggu lagi, lebih kurang jarak yang begitu. 3 kali. Kalau boleh handphone call lah. Tak payah nak ngintai. Okeylah, boleh ngintai. Pasal takut ada benda yang jahat dalam hati kita. Aku nampak kelibat orang tadi kan. Kan kucing je. Tak ada juga ting tong lagi sekali kan. Agak-agak jarak tak ada, maka baliklah. Jangan mula kita nak menyingkap pusing rumah tu. Ya, jangan, tak boleh. Ngintai ikut kunci dia ke? Tak boleh. Itu bukan adab dia. Maka berundurlah. Kisah ni berlaku pada Saidina Umar dengan Bilal kalau tak salah. Bila buat selama 3 kali Assalamualaikum tak jawab, Bilal pun balik, lalu Saidina Umar tangkap. Kenapa kamu buat begini? Rasulullah kata begitu. Bagi salam tanya 3 kali tak ada, balik. Kan? Umar tak percaya, akhirnya bawa depan Rasulullah, begitulah. Dan kalau kita petik loceng pun jangan laju-laju. Ting tong, Assalamualaikum. Ting tong, Assalamualaikum. Kawan tak habis buat apa-apa, sudahnya nak mencari apa, nak keluar, ya, nak sambut kita, cari tudung tak ada, nak ambil tudung saji. Nak sambut kita dah tak ada kan. Jangan jadi macam orang kampung itu. Kampung saya teringat. Orang kampung dengan orang bandar lain. Orang kampung, Assalamualaikum, dah ada tengah rumah. Lah, tengah rumah bagi salam. Yang lain, yelah, you all punya keluarga, itu lain cerita lah. Memang jenis tak pakai tudung ke apa. Yang keluarga kita ni beradab pakai tudung kalau orang datang. Ini dah ada tengah rumah bagi salam. Peringkat awal ni, ini peringkat awal yang berlaku waktu saya tengok tu. Assalamualaikum, dah ada tengah rumah. Kadang-kadang, Assalamualaikum, masuk kepala ikut tingkap. La ilaha illallah. Tengah makan satu family tu, saya tengok kakak saya cari tudung kan. Nampak tudung saji kan. Saya tak ambil lah. Tapi nak menceritakan, semua jadi kelang kabut. Itu orang dulu. Tapi semenjak kita dah ada adab, ajar adab, mereka bagi salam sebelum masuk. Okey, itu tak apa. Itu pasal kisah orang kampung lain ya. Kita tak boleh ni. Jangan terasa sangat. Okey, begitu juga dalam bab ini. Kalau tak ada dah, balik. Jangan kata apa-apa. Jahat, syaitan kan jahat. Dia bisikkan hati. Ada tu saja dia tak nak sambut kita. Okey, kalau saja tak sambut, salah ke? Itu hak dia. Di sini kita tengok. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izinnya. Jangan masuk. Duduklah kat luar, kalau tak balik. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah saja, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia buka-buka pintu, tak apa, balik. Dia kata, teruknya kamu, aku datang. Dah tak ikut, balik. Baik. Jangan sangka buruk. Tapi kita tak boleh, orang Melayu kita tak boleh. Ya, mesti nak juga sangka. Kenapa aku kena balik? Ya.
tak apa, baliklah. Mungkin dia ada masalah keluarga ke, tengah bertengkar ke kan. Baliklah. Jangan simpanlah. Jaga. Hari ni kamu, esok aku pula. Itu orang Melayu kita. Dia berdendam. Berdendam ke siapa? Tak jemput kahwin. Dia ni kawan rapat. Dia ingat dah jemput. Itu yang kelakar tu. Dia ingat dah jemput. Biasa kalau dah kawan rapat, okey lah kan. Sambil cakap tu, maksud jemput. Majlis kahwin tak datang. Dia tak jemput saya. Lah, habis yang selalu berjalan apa? Dia tak ada jemput. Dia terlupa. Dia ingat dah jemput. Bila saya tanya, dah jemput? Dah jemput? Oh, ya ke? Padahallah dia merajuk. Kesian kan? Benda-benda yang macam tu teknikal. Sabarlah. Ya, sabar. Jangan berdendam. Okey, dalam bab ini, yang menarik dalam ayat ni, bila suruh masuk, kalau kita tengok dalam surah Ahzab, dia suruh masuk, masuklah. Tapi masuk ada had dia. Ya, dalam surah Al-Ahzab, cuba tengok surah Al-Ahzab, adab masuk. Kita ambil sikit sebanyak. Surah Al-Ahzab, surah 33. Okey, ayat dia. Okey, ayat yang kita ambil 53. Muka surat 425. Surah yang ke-33, juzuk 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ini adab, di antara adab masuk rumah Nabi dan menjadi pegangan kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Bila dipanggil, "Mah, kita datang majlis makan." Ya, datang waktu makan. Pukul apa? Kena pula PKP sekarang, majlis kahwin dia ada had, ikut giliran kan. Jangan kita datang majlis makan tu pukul 11, bantai pukul 6 pagi dah ada kat depan rumah. Amboi. Itu satu bab. Ya, ikut waktu yang ditetapkan. Kemudian dikatakan jangan menunggu, tetapi jika kamu diundang maka masuklah bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik bercakap panjang. Bila dipanggil datang masuk. Tetapi masuk sampai kat mana? Ruang makan. Okey, itu adab dia. Bukan ia masuk tu dia sampai ke peti ais kawan tu kat dapur tu. Tak boleh, itu bukan adab dia. Dia ada adab tempat makan dia. Bila disuruh makan, makan. Dah habis, keluar cepat. Maksudnya ikut giliran. Kalau majlis sekarang kena ikut giliran. Keluar cepat, wala musta'nisin li hadis, ya, jangan banyak bersembang. Kita ni sembang sampailah DJ tu kata, "Okey, bagi giliran." Kadang-kadang kita dengar kan, tak elok sebenarnya. Kita dah habis makan, okey, ikut giliran. Keluar cepat. Ini tak. Dah DJ tu cakap, "Okey, boleh keluar." Tak nak keluar lagi. Lepas tu mula bagikan dia makanan. Okey, mula-mula letak pinggan besar sikit, makanan sedap. Kok mau faham dah habis dah. Tak, ambil dah habis tu bawa pinggan kecil sikit. Tak faham juga, pinggan lagi kecil. Tak faham. Berat tu. Bawa periuk kosong depan. Faham tak lagi? Tak faham juga. Aduh, itu dah sampai climax lah tu. Kalau sampai tahap gitu tak faham. Ya, sudah bawa bantal. Ni bantal ubat nyamuk, tidur ini. Baru faham. Oh, suruh balik ke? Ini adab dia. Cara adab pergi rumah orang. Jadi kita kena jaga ada adab tu. Okey, baik. Jadi
Bila kita melihat bagaimana adab tu apabila Allah mengatakan dengan perbuatan yang begitu, farji'u huwa azka lakum, lebih suci bagimu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hatta datang majlis yang begitu pun Allah nak membersihkan diri kita. Ikut arahan Allah, berarti kita akan bersih. Sesungguhnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk kembali supaya mereka tidak melihat aurat pemilik rumah, ya, yang tidak suka dilihat. Hal ini dianggap lebih mensucikan mereka, sebagaimana menahan menunduk pandangan akan lebih mensucikan kepada pemiliknya. Dengan arti kata lain, Allah nak sucikan hati kita daripada kita berkata-kata yang tak baik tentang rumah tu. Ya, risau. Bagi saya satu perkara yang amat risau, sifat orang-orang kita ni, ya, suka membicarakan peribadi, perkara-perkara yang kadang-kadang bukan bidang dia ataupun bukan urusan dia. Bicara hal rumah tangga orang, cara peribadi itu, peribadi ni, kita nampak tak ada manfaat. Tetapi itu yang berlaku. Lepas tu kita was-was kepada seseorang, ya, kita was-was pada kawan kita was-was pada jiran kita, was-was pada tak tahu. Saya melihat satu benda yang tidak baik. Tolong baik sangka sesama kita. Tolong baik sangka kepada saudara mara kita, adik-beradik kita. Berbagai bentuklah yang perlu kita lihat untuk tidak terjebak dalam masalah dosa-dosa sampingan. Ya, na'udzubillah min zalik. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya. Allah berfirman tentang kisah perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ya, bila Musa datang bertemu Fir'aun, dia mengatakan, wahai Fir'aun, ya, tidakkah kamu ingin dibersihkan dengan peringatan? Nampak tak? Dalam siri agama kita, ulama-ulama adalah menjadi penasihat. Dia bukan tujuan dia untuk mendapatkan pemerintahan, jadi pemimpin. Tapi kalau dijadikan, ia menjalankan, alhamdulillah. Tetapi paling kurang, ia menyampaikan risalah supaya pemimpin itu beriman. Dan Allah berfirman, dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya, iaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir adanya kehidupan akhirat. Okey? Dan majoriti ulama ahli tafsir dari kalangan ulama salaf, siapa dia ulama salaf? 3 generasi yang terbaik. Dan kalangan ulama khalaf mengatakan zakat adalah mengesakan Allah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain dari Allah dan beriman mensucikan yang mensucikan hatinya. Sesungguhnya iman menyimpan makna meniadakan hati dari menyembah Tuhan selain daripada Allah yang Maha Benar dan merupakan bentuk pensucian hati dan menetapkan sifat ketuhanan Allah. Hal ini menjadi pokok dalam pertumbuhan dan perkembangan hati. At-tazkiyat mempunyai makna berkembang, tumbuh, bertambah dan berkah. Semua itu bisa dihasilkan dengan menghilangkan keburukan. Oleh kerana itu, mensuci hati akan menuntut 2 hal, tauhid dan iman bersamaan. Pokok perkara yang mensuci hati adalah roh, adalah mengesakan Allah. Dengan arti kata lain, ya, penutup dalam tajuk yang kelima ini, jaga tauhid kita dan kuatkan tauhid kita, nescaya hati kita akan bersih. Macam saya katakan awal-awal tadi, bila kita sebut kalimah Allah tu lain, lepas tu kita cuba bergerak, ya, mempertahankan Allah dan berbicara dengan Allah. Berbicaralah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah tolong. Bicara macam kita bicara. Jadi dia akan menambahkan iman kita, dan belajarlah supaya tidak kita terjebak dalam masalah syirik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kat sini ada apa soalan? Okey, hari ni ada apa ni, sikit kuzi, ada orang buat akikah, kita raikanlah sama-sama, ya, insya-Allah. Cubalah rasa, kan, ambil sikit seorang. Ingat, ramai datang kan, kurang sikit. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.